Kita ada Ahmad Izzuddin Ahmad Rostam, jurulatih catur, dan juga Mat Idris Saman, atlet para permainan catur. Selamat datang. Selamat datang. Hello. Mari. Silakan datang ke rumah kami. Ya, okey. Alih sikit ni. Kita alihkan. Okey. Ni Fiona dah pening dah ni. Sebab apa? Tadi Zack dia cuba nak tipu Fiona. Sebab Fiona tak reti nak main. Fiona tak tahulah Zack ni sebenarnya dia pandai main ke tidak. Okey, kita jemput dia pergi duduk dulu. So nasib baik kita ada yang pakar di sini untuk bagi tahu Fiona sebenarnya betul ke tidak Zack ada tipu Fiona ke tidak. Mana tadi ada? nampak tak Zack main? Betul. Dia nampak. Betul tak? Tapi itulah tadi pun okey, nampak menarik lah. Semua macam saya tengok macam masing-masing nervous nak tekan jam, nak bergerak wah kan. Tapi so far okey. Okey, kita tanya alang-alang cikgu dia bertutur kata dulu. Kita tanya cikgu dia dululah. Okey, Cik Izzuddin, boleh kongsikan tak macam mana boleh terlibat dalam permainan catur ni dan kenapa berminat dengan permainan ni? Okey, saya bermula pada usia 14 tahun lah. Saya sedikit lewat sepatutnya untuk bermain catur ni. Kebiasaannya bagusnya kita akan start pada awal di usia 5 tahun ke 6 tahun. Tapi sebabkan masa tu birthday saya, ayah saya Ahmad Rostam ataupun lagi sebagai Pak Tom, dia bagi hadiah sebagai birthday. So kat situ timbul minat. Sebab saya ada masalah penyakit asma. Jadi kalau saya nak main physical activity, sport fizikal agak susah kan. Dia ada limit kan. Jadi saya choose untuk bermain catur ni sebenarnya dia mesra untuk semua peringkat umur. So dia tak kira kalau musim hujan pun kita tetap boleh main dan dia tak perlu orang kata nak pergi keluar jauh mana-mana kan. Dekat rumah pun kita boleh main. Tapi kenapa cikgu cakap macam bila nak start main catur ni kena sebaiknya mula daripada umur 5 tahun macam tu? Okey. Bila kita dah meningkat dewasa, kita kalau di usia macam saya masa tu di sekolah menengah kita banyak benda kita nak fikir kan. Maksudnya nak study ke education kan. Tapi untuk peringkat remaja ataupun di usia yang muda ni, mind dia masih lagi fresh. Dia main masih. So dia boleh fokus dan dia boleh terima absorb apa yang orang kata kita ajar tu dengan cepat. Berbanding dia di usia yang meningkat sikitlah. Tapi untuk macam saya potensial untuk mencari bakat-bakat baru. So saya memang mengetengahkan bakat-bakat muda ni seawal yang mungkin supaya bila kita nak bermain untuk peringkat negara, contohnya bila peringkat antarabangsa, so mereka boleh orang kata dapat pendedahan awal. Di usia yang awal supaya mereka nanti bila dia dah besar mereka boleh orang kata boleh pergi ke peringkat yang lebih tinggi kan, peringkat dunia. Tapi kalau dia start awal lewat, jadi pendedahan tu agak lambat sedikit. Dan mungkin masa tu mungkin dah 5-6 tahun mungkin mereka dah sambung belajar ke apa semua, dan mereka dah stop bermain lah. Sebab tu untuk macam saya, untuk macam kami sebagai coach, kami akan tekankan kepada peringkat umur yang kata lebih muda lah. Sebab tu sekarang ni seperti yang anda semua dapat saksikan di kaca televisyen sekarang, ini adalah antara protege-protege yang ada lah. InsyaAllah, betul-betul. Ni orang kata kita buat program development di sekolah rendah dan juga aktiviti ni sebenarnya dia bercampur dengan aktiviti pelajar-pelajar sekolah menengah dan juga pelajar universiti lah. So itu yang kebaikannya bermain catur ni, sebenarnya kita boleh gabungkan semua sekali dalam satu tempat untuk kita belajar sama. Kalau kita tengok kan, anak-anak dekat dalam TV tu kecil lagi Ya, biasanya kalau kita nak ajar anak-anak kecil ni, payah. Macam mana Cikgu Izzuddin ni ajar anak-anak kecil kita untuk main chess ni? Mungkin boleh ajar Fiona dengan Zack, tunjuk Fiona dengan Zack di sini. Untuk macam komuniti catur sendiri, kita ada buat satu kata sistem di mana sistem tersebut kita contoh untuk di peringkat akar umbi ni kita ada coach yang khas untuk development, untuk pembangunan. So untuk macam saya mau tu pada peringkat intermediate dan advance lah. Okey. So untuk peringkat beginner ni selalunya memang perlukan kesabaran yang menguji kesabaran yang amat tinggi lah. Sebab nak mengajar buah pergerakan semua kan. So dia mengambil masa yang lama dan kita perlu sabar. Sebab kadang-kadang kalau kita terlalu hard, budak akan menangis. Budak akan menangis dan dekat situ kita dah membuatkan mereka punya minat tu dah turun. So kita nak have fun, dalam masa sama kita nak cungkil dia punya orang kata minat supaya mereka lebih berpotensi untuk pergi jauh. Okey. Jadi sekarang ni Fiona dah bersemangat dah ni. Sebenarnya kan nak tahu Fiona langsung zero knowledge, tak reti nak main chess ni. Mungkin Cikgu Izzuddin boleh ajar Fiona basic dia dulu. Okey, boleh. Macam Fiona dah tahu pergerakan kan? Dia pergerakan pun tak tahu. Dia memang beginner. Ya ke? Okey. So dekat sini kita ada papan set catur. Okey. So papan set catur ni macam ni betul ke saya susun balik? Betul.
Saya bantu. Okey. Alright. So dekat sini saya explain dari segi pieces lah. Okey, yang ini kita panggil pawn lah. Okey. Kita pada dalam bahasa dia askar lah. Okey. So yang ni rooks, yang ni knight, Okey. yang ni bishop, yang ni king, yang ni paling utama. Alright. So kalau macam mana buat sekalipun, kalau king kita ni terperangkap ataupun dalam bahasa catur kita panggil checkmate. Kalah lah. Game is over lah. Okey. So yang ini ialah queen. Queen ni dia macam pasangan king dia tu. Okey. Untuk konsep mudah sebenarnya, kalau untuk beginner, saya lebih orang kata bagi yang lebih mudah faham lah. Okey. Selalunya kalau kita bermain catur ni yang saya lihat, kebanyakan kesilapan pemain baru ialah mereka suka menggerakkan pawn ni. Macam saya tengok tadi macam Abang Zaid dengan Fiona, dia banyak menggerakkan pawn ni. Which is sebenarnya tak berapa orang kata accurate, tepat. Tapi ini tak apa. Untuk starting tak apa. So, battle ialah di permainan catur ialah di bahagian tengah. Ini kita panggil center square ataupun small center lah. So, untuk starting saya akan tekankan selalu kalau kami mengajar as a coach, kami akan start dengan pergerakan di tengah. Berapa kotak dia boleh jalan? Okey, untuk pawn ni dia starting dia boleh gerak 2 move ataupun 1 move. Maksudnya 2 kotak ataupun 1 kotak? 2 kotak ataupun 1 kotak. Tapi lepas pada kita dah gerak tu, contoh kita gerak lagi, kita hanya boleh 1 kotak sajalah. Kalau dia 2 kotak kan dia sampai awal sangat. Kan? So dia 2 kotak ataupun 1 kotak saja. Okey. So itu orang kata first principle, iaitu control center. Okey. So yang kedua kita akan develop minor pieces. Minor pieces ni maksudnya buah-buah yang kecil, iaitu knight ataupun bishop. Okey, kita orang kata kita develop dia punya pergerakan, kata senjata-senjata kita dululah. Okey, knight dan bishop. Kenapa yang ni dia jalan melintang macam ni? Okey. So itulah kata dia punya susah betul nak jawab soalan tu. Dah takdir dia begitu Rina. Game kan. Dia memang boleh melintang. Kena ada Cik Mat lah, boleh tanya Cik Mat dah. Cik Mat sebagai seorang atlet atlet permainan catur ni. Daripada usia berapa tahun ni Cik Mat mula main catur ni Cik Mat? Saya main catur masa sekolah lagi lah. Sekolah rendah. Itu pun masa di sekolah cikgu mengajar. Cikgu yang mengajar tu saya tak faham sebab dia garang sangat. Jadi saya belajar dengan kawan-kawan. Cikgu mengajar saya tak boleh faham. Bila kawan ajar saya boleh faham. Maklumlah kita kawan-kawan bila dia mengajar dia marah kita marah dia balik. Cik Mat, saya nak tanya satu soalan lah Cik Mat. Memang saya pun terinspirasi bila melihat Cik Mat. Cik Mat tak boleh melihat dengan baik kan, tapi ia tidak menjadi satu penghalang. Apabila Cik Mat main catur, apakah yang Cik Mat, macam mana Cik Mat melihat catur ni? Adakah dengan sense pergerakan dia ke, sentuhan ke, bagaimana? Ya, bagi saya dan kawan-kawan saya yang lain, kita yang tak dapat melihat ni, main catur adalah satu permainan yang baguslah sebab dia mengajar kita belajar mengingat. Saya main catur ni kita ingat di mana petak buah kita. Dia dalam catur ni ada 64 petak. Jadi 64 petak tu kita kena ingat mana buah kita dan mana buah pihak lawan. Macam mana Cik Mat nak tahu buah pihak lawan tu bergerak ke mana Cik Mat? Cuba boleh tunjukkan tak? Bila okey, sekejap. Jadi kita tunjukkan ni. Dia ada yang set dia. Okey. Kita untuk orang tak nampak dia ada papan khas lah. Okey. Macam ni Cik Mat, boleh tunjukkan tak? Contoh dia macam ni lah. Sekarang ni ni buah putih. Buah putih maksudnya dia tak tajam lah di atas. Dia sama. Kalau yang hitam dia ada tajam. Mula-mula saya terkejut tahu bila Cik Mat cakap. Kalau buah hitam dia tajam di atas. Itu beza dia lah. Itu beza dia. Lepas tu petak dia pula dia ada tinggi rendah. Macam tu. Jadi beza dia. Jadi kita boleh tahu lah dia petak hitam, petak putih. Macam tu. Hitam dia timbul sikit, kalau putih dia rendah. Dia ke bawah sikit. Cik Mat boleh cerita pengalaman tak main catur di kat luar negara Cik Mat? Main catur, pengalaman tu tak ada beza sangatlah. Hanyalah dari segi macam kita main tu, kita orang tak nampak ni, kalau kita nak main catur ataupun nak main mana-mana tournament, kita perlukan pembantu lah. Contohnya pembantu macam nak kita
paling penting kita nak ke tandas, kita nak cari pairing, maksudnya okey dah nak mula, contohnya ni nak mula. Jadi kita nak tengok di mana kita kedudukan kita. Kita duduk table ke berapa? Table pertama atau table ke-10. Siapa lawan kita? Semua tu memang ada tertera di papan di whiteboard lah kita. Biasanya macam itulah mana-mana tournament. Ataupun kalau dia faham dengan kita yang tak nampak, dia bagi tahu, dia umumkan papan 1 siapa lawan siapa, papan 2 siapa lawan siapa, macam itulah. Macam Cik Mat sendiri dah pernah bertanding di dalam dan juga di luar negara. Adakah betul tak kalau Fiona cakap pesaing di luar negara dia lebih mencabar bersaing dengan mereka berbanding dengan dalam negara? Ya, betul. Kebanyakan pemain-pemain di luar negara mereka lebih bagus dari kita lah dari segi mainan. Sebab apa? Sebab mereka tu mendapat pendedahan yang lebih. Macam kita di sini bukan tak bagus. Bagus, tapi mungkin pendedahan kita tu kurang. Maksudnya di pertandingan kita tak banyak main. Jadi catur ni kalau kita nak menjadi seorang pemain yang baik, kita kena banyak main. Jadi kalau kita tak banyak main, kita main di kalangan kita saja, dia tak ada kemajuan. Jadi kalau di luar negara dia banyak pertandingan lah dia orang main. Macam kita ni sini tak banyak tournament yang boleh kita OKU main. Sebenarnya catur kita boleh main dengan orang biasa pun. Boleh main. Tak ada beza dia. Jadi beza dia hanyalah mungkin jalan cepat dengan lambat je lah. Kita tak nampak ni, kita kena raba-raba dulu. Pegang sana, pegang sini. Baru kita tahu. Boleh pegang catur pihak lawan ke? Boleh. Boleh lah, sebab nak tahu kan kat mana. Baik. Okay. Kalau orang normal dia tak boleh, dia panggil touch move landing. Kalau kita orang ada special. Ada special lah sikit. Jelas sebab nak tahu ada dekat mana kan. Ada mana. Cik Zudin. Ya, saya. Cabarannya bagaimana jadi sebagai seorang jurulatih? Okey, cabaran untuk dari segi macam saya as a head coach untuk catur Paralimpik negara, saya kita catur ni sebenarnya ialah sukan kalau kita tengok sebenarnya komuniti dia ramai. Okey, ramai. Cuma kita macam Cik dah cakap, kita kurang dari segi orang kata pendedahan, pengalaman untuk player tu. Dan kalau kan ranking kita di peringkat Asia Tenggara, kita lebih baik daripada negara lain sebenarnya. Dan kita pun kalau segi normal pun kita ada sebelum ni di Sukan SEA Filipina kita menang emas untuk peringkat normal lah. So untuk dari segi pembangunan, community coach dan juga trainer sama-sama lah seiring. Memang susah tapi kita akan teruskan jugalah untuk bekerja keras untuk sukan catur itu sendiri. Okey. Sekarang ni barulah saya tahu. Menyesal saya dulu kan mengelak tak nak pergi kelab chess. Sekarang ni saya dah tak pandai main, tapi tak terlambat kan? Masih boleh lagi kan? Boleh, semua boleh. Okey. Semua boleh. Okey, jadi untuk lebih info, lebih maklumat mengenai permainan catur ataupun kelab catur ni, boleh pergi ke Facebook ya? Boleh, betul. Boleh follow Facebook saya, Izzuddin Rostam Chess Academy. Okey, di sana saya ada post tentang performance student-student catur di akademi saya dan juga apa aktiviti-aktiviti pertandingan yang kami akan jalankan dan saya akan post di sana lah. So untuk parents, ibu bapa yang baru nak berkecimpung dalam dunia catur ni rasa macam berminat. Kadang-kadang dia minat, ada satu filem Queen's Gambit tu dia orang berminat nak tahu. So mereka boleh orang kata follow dekat saya punya page FB page lah. Best cerita tu. Queen's Gambit kan. Okey, baiklah, kita nak ucapkan terima kasih kepada Cikgu Izzuddin, Cik Mat Idris yang sudi datang ke sini. Terima kasih banyak. Berkongsi begitu banyak maklumat bersama kami di awal pagi ini. Memang rasa macam otak dah penat. Tak main lagi dah, otak dah penat.